Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Saya Herza Yuzmin bin Zainuddin, mempunyai 5 orang anak. Isteri saya Siti Hajar Muhammad Noor, kini menetap di Bacok Bacok Kelantan. Sebelum ni kami suami isteri merupakan pekerja kerajaan selama lebih kurang 11 tahun lah. Satu masa tu, saya punya isteri dia nak berhenti kerja lah. Bermula kecil-kecilan daripada rumah. Buat biskut tart sehingga ke kami ada kedai di Shah Alam. Lepas tu kami buat keputusan untuk balik ke kampung. Pertama saya suka kat kampung ni, saya dekat dengan mak. Dekat mak sebelah mertua pun dekat, mak sendiri pun dekat, boleh jaga setiap masa kita sakit demam kita boleh tengoklah. Itulah kita sebenarnya. Kita berniaga ni asbab saja. Sebab kita nak duduk dekat dengan mak lah, dengan family. Sebelum ni kami suami isteri zero, tak ada pengalaman berniaga. Berniaga tapi langgar dinding je. Langgar dinding hingga kita pergi attend kursus lah. Attend kursus marketing. Walaupun kita satu tahap tu kita yakin dengan kita punya ilmu marketing kita tu, tapi sebenarnya bagi kami ada lagi benda yang kami terlepas pandang. Menyebabkan kami pernah jana income 100,000 sebulan tapi kita rasa dah banyak dah. Tapi sebenarnya sekejap saja ujian. Sejujurnya lah, masa isteri dia berhenti kerja, dia dah tak ada gaji dah. Waktu saya kerja lagi. Satu hari dia minta saya RM50. Saya cakap nak buat apa? Dia cakap nak beli barang, nak buat biskut. Jadi saya pun yakin tak yakin tu, saya pun tak apalah, saya tak ada masalah. Dia kata insya-Allah lah. Tapi dengan memodalkan RM50 dah sekarang ni lah, kita ada syarikat Sendian Berhad. Jadi memang modal tu memang penting lah. Tapi setakat ni kita tak ada bantuan daripada siapa lah. Sebelum ni kita ada berniaga macam-macam lah. Saya semua isteri je, lepas tu tudung. Macam-macam daripada Kelantan nak bawa pergi Kuala Lumpur lah. Tapi sebab ilmu kita masa kita belajar marketing tu, antara bidang yang makanan ni memang ada potensi lah. Ada potensi. Jadi kita pilih bidang makanan tu sebab kita suka buat apa yang kita suka buat. Daripada modal RM50 tu dia buat biskut, jadi upload dalam Facebook. Jadi banyak permintaan. Sebab dia buat biskut tak jenis buah-buahan tu. Jadi satu kelainan lah. Satu. Lepas tu media sosial Facebook masa tu kira alhamdulillah bisnes kita yang kita buat tu
ada sambutan lah daripada kita punya kalangan kenalan-kenalan kita dalam Facebook, dan kita ada jemputan daripada satu rancangan TV. Apabila kita buat biskut tu, ada satu masalah. Masalahnya kita nak pergi jauh tu, kita rasa biskut tu mudah rosak. Daripada situlah, daripada masalah tu, tercetus idea bagaimana nak delivery kita punya produk dengan selamat. Kita punya customer pun happy. Jadi satu cara tu, seorang customer tu, dia minta buat mudah, dia cakap. Mudah macam mana? Mudah dia kata buat tepung. Buat tepung. Jadi daripada biskut tu, kita hasilkan tepung pula. Daripada potensi ni, kita rasa kita boleh post, kita boleh hantar lebih daripada Indonesia, Brunei kan. Lepas tu ada kenalan kita yang bawa anak dia nak pergi overseas kan. Jadi cakap benda tu mudah. Apabila kita balik ke Kelantan tu, kita ada sewa satu premis lah dekat rumah mak. Di Bacok tu yang kita ni, selain pada kita buat biskut tak, kita buat tepung dan kita proses sendiri. Maksudnya kita beli bahan-bahan mentah, gula, tepung, gandum apa kan, serbuk koko. Jadi kita premix tu menjadikan satu set lengkap biskut ataupun kek coklat. Daripada situlah kita dari sehari ke hari kita sentiasa buat R&D lah untuk ikut permintaan, sebab customer kita selalu nak kek macam tu, kek macam ni. Kak dia kata, ataupun abang dia kata, kek ni viral, boleh tak buat tepung? Sebab nak pergi Kelantan jauh, dia cakap. Kita pun masa tu kita buat R&D, jadi Allah izinkan lah. Sekarang ni lebih daripada 100 jenis lah. Kita ada formula tepung-tepung biskut ataupun dessert. Kita daripada kita buat R&D macam try, test kan, jadi ke tidak. Jadi sebab kita pertama kita dapat sokongan satu hamba Allah ni, walaupun dia bangsa lain, dia banyak bantu kami. Dia banyak bagi macam untuk kita permit kan, macam mana kalau kita biasa susu, kita tahu susu dalam cecair. Tapi dia perkenalkan kami serbuk. Semua jadi, apabila benda tu jadi serbuk, senang untuk kami mixkan benda tu menjadikan set lengkap. Apabila kita buat tepung ni, customer datang, kek ni macam mana? Jadi kita ada satu upah, satu orang sahaja pekerja yang dia tugas dia ambil tepung ni, bancuh-bancuh jadi kek bakar sebiji. Dari sebiji itulah kita agih-agih lah, potong, bagi try. Kita sebenarnya nak bagi test kan, testing. Tapi ada customer kita ni dia minta kita nak belilah, dia kata segan lah nak rasa, nak balik kat rumah, nak balik kat anak. Jadi kita pun fikir nak bagi free, dia tak nak. Tak apa, RM1 pun tak apa. Dia minta macam tu. Jadi tercetuslah, kita pun buka lah kedai kek RM1. Kedai kek RM1 tu semua dessert, kek ataupun biskut walaupun RM1 belaka. Ada customer kata, kita hari-hari mari, tapi kedai tutup. Kita kata, hari-hari kita buka. Apa-apa benda pun kita kena kuat lah. Kita niat kerana Allah ni, alhamdulillah, Allah tolong semua. Kalau ikut harga semasa kan, harga tu dia cakap, kenapa jual RM1? Sedangkan satu biji ni pun dah 40-60. Kat KL lagi mahal dia kata. Ni kek ni ada cheese. Jadi sebenarnya sebab kami belajar untuk memberi. Sebab dulu kami yakin, sebelum ni kami yakin dengan marketing kami. Kami pernah dalam satu Bacok tu 1,000 banner kami pasang tepi-tepi jalan. Tak ada seorang pun masuk kedai kita.
apabila saya jumpa dengan hamba Allah ni, dia kata, cubalah buat eksperimen, memberi dulu. Apa-apa you nak buat, you beri dulu. Beri kat mana ustaz? Bagilah, dia kata, siapa-siapa dia kata bagi. Jadi kita tukar duit kita dulu, sebelum ni kita buat marketing. Jadi apabila kita ubah marketing kita daripada duit itu, kita tidak berkira sebab kita kalau kita buat marketing pun kita habis 3,000 juga sebulan. Jadi kita buat kek. Kek tu kita bagi. Walaupun masa tu ada orang minta RM1, memang kita jual RM1. Tak untung pun. Tapi kita ada yang nak memberi ni. Contohnya kita bagi kat pusat-pusat tahfiz. Masa tu kita rasa buat je lah. Tapi memang benar. Dari sehari ke sehari tu Allah hantarlah customer kita. Mula-mula masa kita buat, kita di KL, kita biasa dengan harga tu kan. Apabila kita balik kampung, ada makcik tu terkejut. Mahalnya dia kata. Kita kampung mana mampu, dia kata. Tak mampu ni beli kek mahal ni, dia kata. Lepas tu kita pun memikir, betul lah. Baru kita sedar, kita duduk kampung rupanya. Apabila kita duduk kampung, kita rasa kita kena fikir cara orang kampung. Orang kampung ni dia nak murah, dia nak sedap, dia nak banyak. Memang 3 perkara ni kita pegang. Jadi last sekali kita pun mikir, tak apalah, betul dah lah, kita buatlah seria walaupun kita tidak utuh mana. Kita rasa terharulah apabila orang kampung kata mujulah ada kek RM1 kan. Jadi kita rasa menyebabkan kita semangatlah nak hasilkan kek RM1. Dessert RM1, biskut RM1. Walaupun kita rasa sampai satu pihak kita fikir juga, tak untung kita ni. Tapi Allah bagi cukup lah. Sebab kedai kek RM1 ni bukan semata-mata keuntungan. Tapi ada benda lain yang manfaat dia tu. Kita suami isteri kan dia selalu mesyuarat. Dia cakap contoh kalau kita ada sale, contoh sale RM1,000. Kita detik dia cakap, kalau kita jual ni jual RM1 RM1,000. Kalau kita jual RM2, apa-apa akan jadi dia cakap. Tapi kami selalu muhasabah dirilah. Betul mungkin dari segi matematik kitanya macam tu. Tapi matematik Allah ni bukan macam tu. Isteri saya Siti Hajar, dia mengajar. Dia mengajar orang Indonesia sanggup datang. Satu hari tu orang Singapura sanggup datang belajar kan. Jadi saya rasa ilmu ni dia akan habis gitu sebab dia dah bayar kita kan. Tapi kita nak ilmu ni sampai bila-bila dia boleh guna, kita pun dapat sikit saham. Macam mana? Jadi kita pun cah RM1 tu pun sebenarnya satu komitmen saja. Sebenarnya sebelum ni kita free. Ada free sebab mentaliti orang kita. Kalau free, tak jadi tu. Kita cas RM1 saja. Ujian ni pertama, ujian diri kita sendiri. Ujian diri sendiri dari segi kita rasa mungkin rasa puas. Kita rasa mudah nak berpuas hati dengan sesuatu pencapaian yang kita dapat. Lepas tu ujian yang tu daripada orang lain lah. Orang nak deki kan. Orang tak puas hati. Kita pun rasa kita pun tak ada rasa nak tak puas hati dengan orang lain. Biarlah orang lain ke apa kan. Tapi sebabnya benda ni setakat deki saja, mulut ke mulut tu okey lagi. Tapi dia sekarang ni dia sampai tahap merosok kan. Contohnya dia cabut kita punya literik. Kita ingat kau TMB. Kita panggil TMB kata bukan. Ada customer kata kita hari-hari mari. Tapi kita dah tutup. Kita kata hari-hari kita buka. Apa-apa benda pun kita kena kuatlah. Kita niat kerana Allah ni, alhamdulillah Allah tolong semua. Kalau bulan Ramadan tu memang kita tak berniaga. Tak berniaga kek lah. Tapi kita buat tu untuk kita infak lah. Lepas tu setiap hari kita tu. Tapi alhamdulillah lah. Walaupun kita tidak berniaga kek. Tapi Allah bagi laku kita punya tepung lah. Jadi kita cuba untuk belajar hati kita lah. Supaya tidak
mengharapkan apa-apalah. Nak untung nak rugi tu Allah punya ketentuan dengan asbab usaha kita. Tapi kita nak tu biar kita pun dapat hak akhirat juga. Kita anggap kerja ni sebagai satu ibadah. Kita nak daripada kita train kerja kita, daripada masuk kerja sampai ke akhir kerja, kena niat daripada mula tu bismillah tu sehingga akhir ni benda ni ibadah. Buat sesuatu benda kerana Allah, ia jadi ibadah dan jadi dapat pahala. Nak untung nak rugi tu Allah punya ketentuan dengan asbab usaha kita. Tapi kita nak tu biar kita pun dapat hak akhirat juga. Kami ni yakin, 9 kali yakin nak sedekah tu kan. Dulu pun tak yakin. Dulu belajar berkira kan. Kita nak bagi kat orang pun berkira, kita rasa, aku nak bagi kat orang. Aku sendiri pun tak ada. Aku sendiri pun tak cukup. Jadi pertama kita tidak berkira dengan kedua ibu bapa sah. Dengan ayah, abah ke apa, dengan mak ke apa. Dengan adik-adik beradik kita pun. Lepas tu kita yakinlah dengan matematik Allah. Matematik Allah dengan matematik kita tak sama. Kalau matematik kita, kalau kita ada RM10, kita bagi RM1, kita ada RM5, RM9 lagi. Tapi dengan Allah, Allah tambah lagi. Kita ada sebenarnya ada RM19 lagi. Allah akan ganda. Memang kita punya satu misi lah. Macam mana kita nak terus kekalkan kita punya harga RM1 sampai bila-bila. Itu satu perancangan kita kan. Jadi sebabnya kita bukan nak berniaga sangat apabila kita nak berniaga kan. Sebab kita dalam satu bulan kita ada dah kita punya tabung. Tabung ni lah yang kita nak buat kek, nak buat projek infak ke apa. Jadi kita rasa alhamdulillah ada cara insya-Allah. Membuatkan kita rasa sampai bila-bila pun ada kot. Tak tahulah macam mana Allah nak tentukan kita, cuma kita je buat je. Kita je buat je apa yang kita rasa yakin. Yang selebih tu kita serah pada Allah lah. Kita pun tak ada, sebab kita tak tahu Allah nak buat kita macam mana. Pengakhiran hidup kita ni macam mana, perjalanan hidup kita ataupun bisnes kita lagu mana. Tapi kita minta yang untuk daripada Allah ni yang baik-baik saja. Kalau semua orang yakin kan, saya rasa dia kalau orang yakin dengan bersedekah kan, hidup dia aman, tenang. Sebab ujian ada, tapi kita tengok dengan asbab sedekah ni, masalah nak datang kat kita, tapi Allah selesaikan dengan orang lain. Orang lain tiba-tiba, saya boleh selesaikan yang tu. Apa-apa keputusan, abang ataupun kak dia tidak buat sendiri-sendiri. Ni putusan kak ni. Kita setiap pagi mesyuarat. Setiap benda yang kita nak buat, kita mesyuarat. Itu kita panggil kunci kita punya kesepahaman lah. Yakinlah dengan janji Allah. Allah tidak pernah mungkir janji. Yang mungkir janjinya kita. Allah tetap tunaikan janji dia walaupun apa juga keadaan kita. Walaupun orang tu siapa-siapa, sebab kita kata kita sebagai orang Islam yakin dengan Allah. Allah tunaikan janji. Yang nak bagi rezeki, nak bagi kebahagiaan kita, kekayaan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita faham rezeki itu bukan duit semata-mata. Ketenangan hidup kita, rumah tangga kita pun, itu pun rezeki. Anak-anak kita dengan kata kita pun rezeki.
Pekerja kita Allah hantar pekerja yang baik pun rezeki.